السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Muslimin muslimat, hadirin mukminin, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, mudah-mudahan kedatangan dan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat pada malam ini dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebahagian daripada amal jariyah ataupun amal salih yang ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita pada malam ini akan sambung balik hadis-hadis pilihan daripada kitab Riyadhus Salihin, kerana kuliah pada malam ini ialah kuliah usrah, yang mana giliran ataupun pusingan daripada masjid-masjid yang terpilih sampai kepada giliran masjid Tuanku Syed Faizuddin Putra pada malam ini, insya-Allah. Baik, kita tengok hadis yang pertama pada malam ini. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tad'u ala anfusikum ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. رواه مسلم. Hadis riwayat Imam Muslim. Apa maksud ataupun hadis yang kita bacakan sebentar tadi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim? Jabir radhiyallahu an, Jabir bin Abdullah, dia dan ayahnya dua-dua sahabat. Kita pernah baca tentang kisah Jabir ni. Ada beberapa cerita yang masyhur tentang Jabir. Kita pernah dengar cerita tentang bagaimana ayahnya mewasiatkan dia untuk berlaku baik kepada adik-adik perempuannya, kerana ayahnya merasakan dia akan terkorban di dalam peperangan Uhud. Pada malam peperangan tersebut, ayah dia panggil Jabir. Ayah dia pesan, ayah dia kata, besok barangkali aku akan menemui ajal. Ayah dia berasa tak sedap hatilah. Di dalam hadis memang disebut ayah dia orang yang pertama gugur. insting, orang kata firasat tu betul lah.
Kan, perasaan dia rasa macam nak mati tu kan, esoknya dia mati. Dia yang pertama gugur di medan syahid Uhud. Dipesan kepada Jabir ni supaya berbuat baik kepada adik-adik dia yang perempuan ni. Pak dia kata, kalau aku mati, yang pertama kau jaga adik-adik ni. Ramai adik-adik perempuan dia. Yang kedua, tolong langsaikan hutang lah. Ayah dia ni ada meninggalkan hutang. Dan ada cerita menarik. Dua-dua tu ada cerita menarik. Yang pertama, kita tak nak panjang lah pasal kita dah cerita banyak kali dah, cuma nak ingatkan. Yang pertama tuan-tuan, Jabir pergi kahwin dengan janda yang agak berusia. Janda. Di kalangan para fuqaha bincang sebab dalam hadis Nabi suruh kahwin dengan anak dara. Hadis Jabir juga. Ulama berbincang mana lebih baik, kita kahwin janda ke anak dara? Sebab bila Jabir kahwin, Nabi tanya. Nabi kata, kau kahwin dengan janda ke kau kahwin dengan anak dara? Bikrun am thaib? Anak dara ke janda? Dia kata thaib, janda. Nabi sendiri kahwin ramai janda, tapi Nabi kata, kenapa kau tak kahwin anak dara? Dari perkataan Nabi tu, daripada perkataan Nabi, bila Nabi kata, kenapa kau tak kahwin dengan anak dara, kenapa kau kahwin dengan janda? Tula'ibuha wa tula'ibuka. Anak dara itu lebih baik. Dia boleh bermain dengan engkau, engkau boleh bermain dengan dia. Kemudian Jabir cerita, kata ayah dia meninggal, sebelum meninggal pesan supaya dia jaga anak dia. Panjanglah. Adik-adik dia perempuan, dia kata kalau dia kahwin dengan anak dara yang segagan dengan adik-adik dia sama umur, nanti tentu dia pun tak boleh jaga dan sebagainya. Dia cari yang ada pengalaman, yang janda. Dia explain dekat Nabi pasal apa dia kahwin dengan janda. Nabi kata, barakallah, mudah-mudahan Allah berkatlah engkau. Nabi terimalah penjelasan dia tu. Nabi kata, mudah-mudahan Allah berkat. Tapi para ulama bincang, berdasarkan hadis itu, apabila kita nak berkahwin, afdal, jika tidak ada alasan yang memerlukan untuk kita pilih janda, afdal kita kahwin anak dara. Kan? Melainkan kalau kita ada alasan lain lah, kita nak bantu anak yatim ke, nak apa semua ke, kita nak ambil janda, tak, dua-dua sah, tak ada masalah. Kan? Saya sentuh hal ini kerana apa? Jumaat baru-baru ni khutbah di Perlis menyentuh, mungkin sebahagian orang perempuan tak dengar sebab mereka tak mari sembahyang Jumaat. Tapi saya ingat tak apa-apa nak syok lah, pasal yang dengar ni orang lelaki-lelaki, tapi yang nak buat keputusan ni orang perempuan, betul ya? Tuan-tuan faham maksud saya? Apabila bapa bincang dengan mak, siapa yang paling dominan nak buat hak keputusan ni? Tuan-tuan faham tak? Itu maksud saya. Dia abang agak bini dia. Dia kata, aku tengok anak terono ni tak berapa nak ada duit. Kita tak murah-murah dah lah. Hoi! Pak hang fikir mudah ha? Orang jantan aku tu sengak start motor pergi mayang masjid, kambang lagi. Pasal itu khutbah ni kadang-kadang kena bagi perempuan dengar bab tajuk Jumaat itu. Balik pergi cerita ke apa? Balik pergi cerita tak tajuk apa Jumaat tu? Tuan-tuan pun tak dengar. Tapi dia kata banyak tak lena lah.
Tapi pengalaman kita, memang apa yang disebut di dalam khutbah itu benar-benar berlaku di dalam realiti masyarakat. Bukan situasi itu, bukan situasi rekaan, bukan situasi yang kita buat, situasi yang dicipta, tapi memang berlakulah masyarakat. Situasi bagaimana pasangan yang terhalang, tertangguh, payah dia nak kahwin disebabkan oleh apa? Perkara yang agama tak suruh, perkara yang tak disyariatkan oleh agama. Soal kenduri, soal belanja, soal hantaran, agama tak suruh. Tapi benda-benda tu menjadi penghalang besar bila nak kahwin. Kan? Sebab itu kalau boleh tuan-tuan, pemudahkan supaya kita selamatkan mereka ni daripada benda yang haram. Kan? Tapi macam saya selalu duk kata, sebahagian orang ni depa hangpa berkawan dulu lah. Hangpa berkawan dulu. Dia boleh pergi kata lagu tu, hangpa pergi berkawan dulu. Lama mana kami nak berkawan ni? Hangpa berkawan lah dulu. Ada duit esok nak buat kenduri apa semua. Mai kira lain. Oi tuan-tuan, berkawan bukan jantan dengan jantan, jantan dengan perempuan. Nak boleh berkawan lagu mana? Sebahagian ibu bapa dia suruh kawan dulu. Dia suruh kawan, nombor berkawan dulu. Esok ada duit, esok ke pinjaman lulus ke apa ke, tak main berkara lain. Bagi kahwin lah. Tuan-tuan yang ada tanah bendang banyak tu, jual serlung dua, bagi menikah. Mudah-mudahan Tuhan berkah. Jabir, dia kahwin dengan janda. Dia kata dalam hadis ni, dia kata apa? Dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia ni tuan-tuan, tadi bapak dia pesan bahawa pertama jaga adik-adik dia penuhi hajat tu. Macam mana cara dia nak menunaikan wasiat bapak dia tu? Dia telah mengorbankan diri dia pergi kahwin dengan janda kerana pada pandangan dia janda tu boleh jaga adik-adik dia. Di atas tu dia bertindak. Kedua, dia usaha nak bayar hutang bapak dia ni. Sedangkan kita tahu tuan-tuan, apa dia? Bayar hutang ni diambil daripada harta si mati. Sedangkan waris, kalau tak ada harta si mati tak wajib bayar. Kalau si mati tu dia tinggalkan hutang, dia tak tinggalkan harta, tak ada harta, maka kita tak wajib lah bayar, pasal dia memang tak ada apa. Sebab itu istilah yang kita guna bila anak-anak nak bayar ni, tolong bayar. Dia ambil daripada duit dia, dia pergi bayar hutang pak dia. Sunat tapi tak wajib. Kan? Melainkan sebab itu dalam susunan pengurusan harta, kita uruskan dulu hutang dia, baru kita faraid. Tertib dalam pengurusan harta tu, harta dia tu kita bayar hutang dulu. Lebihan itu baru faraid. Sebab apa? Kerana hutang itu wajib. Bukan faraid dulu. Kawan tu main minta hutang, dia kata, "Pak hang ada itu hutang aku 3,000. Tak ada apa, kami bedok habis ya. Awak main lambat ah." Patut mati-mati tu main habaq ni kami bedok ah, tak ada. Tak. Dia kena. Baik. Wallahu taala a'lam. Dia kata apa? Cerita pi sikit peringat tentang Jabir ni. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, la tad'u ala anfusikum. Tu baru masuk hadis. Janganlah kamu tu ramailah. Janganlah kamu semua
Kalau seorang engkau lah, tapi Nabi kata la tad'u, janganlah kamu semua berdoa ala anfusikum. Ala anfusikum dengan maksud berdoa benda buruk. Arab ni kalau dia kata la tad'u ala, da'watun ala, doa buruk. Kalau baik, da'watun li. Kalau dia guna ala, janganlah kamu berdoa atas diri kamu. Artinya apa? Buruk. Pertama, kita tak boleh doa benda yang tak elok pada diri kita. Kita tak boleh minta benda yang tak elok. Kita tak boleh minta benda-benda yang memudaratkan dan merosakkan diri kita. La tad'u ala anfusikum. Jangan kamu doa minta kepada Allah sesuatu yang buruk kepada diri kamu. Kadang-kadang tuan-tuan, dalam kehidupan kita, kita mungkin kecewa dengan hidup kita sendiri. Kita mungkin ada benda kita gagal, ada benda kita frust, ada benda kita kecewa. Kita mungkin tak fikir panjang, kita minta, ya Allah ya Tuhanku, musnahkan diri aku. Ya Allah ya Tuhanku, ambil nyawa aku. Ya Allah ya Tuhan aku, matikan aku. Ya Allah ya Tuhanku, apa lagi lah bagi, ya Allah ya Tuhanku, bagi belaga ke, bagi apa ke, semua ke, minta hak buruk. Diri Nabi kata tak boleh. Sebab itu ada larangan kita memaki diri kita. Kita tak boleh sebut celakalah diri saya, binasalah diri saya, diri saya memang tak guna, khabasat nafsi. Tak boleh. Buruk sungguh diri saya ni memang tak berguna, saya ni memang teruk. Tak boleh. Menyebut sesuatu yang tak elok di atas diri kamu, tak boleh. Kita tak boleh doa benda-benda yang tak elok. Sebab itu salah satu larangan kita minta mati. Tak boleh. Nabi kata jangan kamu berharap dan berdoa supaya mati cepat. Tapi sebutlah jika mati itu baik, ambillah. Tetapi jika hidup itu lebih baik, panjangkanlah. Tapi jangan minta mati. Tak boleh. Sebab mati itu benda yang tak bagus ya. Itu tak boleh Baik. Jadi kita jangan maki diri kita sendiri. Aku ni memang bodoh. Memang aku ni benak. Memang saya ni kan. Bapak saya kata hari ni hari bodoh saya tu Haji. Tak boleh. Kan? Aku ni hang buat macam mana pun aku tak boleh buat apa dah. Memang aku tak boleh pi lah. Tak boleh. Kita tak boleh sebut benda yang buruk dan mendoakan keburukan pada diri kita. Yang kedua, wala tad'u ala auladikum. Ni satu lagi yang biasa kita tengok dalam masyarakat ni dah. Janganlah kamu berdoa sesuatu yang buruk ke atas aulad. Apa makna aulad? Aulad, innama amwalukum wa auladukum. Quran kata innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta benda kamu dan auladukum, anak-anak kamu. Pertama, kita tak boleh doa buruk untuk diri kita. Yang kedua, kita tak boleh doa dan minta sesuatu yang buruk kepada anak-anak kita. Sebab itu ibu bapa ni bila dia marah sekalipun, dia kena sabar dan dia kena waras. Dia janganlah ikutkan perasaan. Kan? Itu cerita-cerita, walaupun cerita tu dongeng lah kan. Doa jadi batu, doa apa lagi, semua tu cerita, tak ada dalam hadis. Kan? Minta yang baik. Minta yang baik.
Sebab tuan-tuan, anak ni doa yang paling mustajab. Mak bapak dia thalathun da'awat mustajabat la syakka fihinna. Nabi sebut thalathun da'awat, ada 3 doa mustajabat yang sangat mustajab, la syak, tidak ada keraguan padanya. Da'watul musafir, doa orang yang musafir. Doa orang yang bermusafir ni mustajab. Yang kedua, da'watul mazlum, doa orang yang dianiaya, doa orang yang kena naya. Yang ketiga, da'watul walid ala waladih, doa ibu bapa ke atas anak-anak mereka. Mustajab. Mustajab. Maksud mustajab ni, Tuhan akan memperkenankan doa itu dan tidak ada hijab yang menghalang daripada doa itu dimakbulkan. Sebab itu ibu bapa yang beriman, dia senantiasa mendoakan kebaikan. Tapi kadang-kadang tuan-tuan, oleh kerana manusia, tabiat manusia ni dia ada perasaan, dia ada emosi dia. Kadang-kadang kita bila marah, geram, tak fikir panjang lah kan? Apakah salah anak tu? Salah apa yang geram sangat ni, yang marah sangat ni? Minta sampai kalau kita dengar tu, naik takut, pecah belahkan rumah tangga dia, pisahkan mereka tu. Oh tu dia. Kadang-kadang doa pun tak jalan, pergi jumpa bobo lagi, nak buat bagi bercerai-berai, marah. Dan ada sebahagian ibu bapa ni mari jumpa kita, tanya, macam mana kalau saya mati tapi saya tak mau harta saya ni pi ke anak saya? Tu dia. Kita kata pasal apa? Ada tak cara macam mana saya kalau mati harta saya ni anak-anak saya tak boleh? Marah betul dia, sampai dia mati pun dia tak mau bagi. Dia kata pasal apa? Adalah pasal habaq macam mana nak buat? Kita kata boleh hibah lah, bagi siap-siap masa hidup ni, pi bagi kat siapa-siapa yang nak bagi. Mati esok tak ada siapa yang boleh ambil harta. Kadang-kadang marah kat menantu, marah dekat anak. Doa Nabi kita jangan sebut pula anak ni kan? Perkataan yang keluar daripada mulut itu dibimbangi bersamaan dengan waktu yang mustajab, yang makbul. Dan kadang-kadang satu trend lah, bukan salah, saya sebut awal-awal lah, bukan salah. Sebahagian ibu bapa dia tak sedar yang dia ada power, tapi dia mengharapkan orang. Ramai mak bapak bawa anak-anak pergi suruh orang doa, yang dia sendiri tak mau doa. Tu yang saya pelik tu. Tuan-tuan pelik tak? Sedangkan antara doa saya dengan doa mak dia, Nabi sebut doa mak dia lebih mustajab. Sedangkan doa saya yang tak ada hubungan ni tak tentu lagi. Tapi dia tak doa, dia suruh orang lain doa. Dia kata tolong sak doa, tolong sak doa, tolong sak doa. Kita tanya, yang mak tu doa tak? Saya ni ustaz, diri saya ni saya tahulah terak mana. Tak. Doa ibu. Pasal itu saya kata tak salah. Tuan-tuan nak suruh ustaz doa, tok imam doa, ustazah doa, siapa-siapa orang saleh doa. Tapi Nabi sebut the best, yang terbaik, yang mustajab itu doa ibu.
Dan ini juga berlaku kadang-kadang dalam semua keadaan. Kita bergantung harap pada orang. Kita sakit, kita doa. Saya sebut hal ni kerana sebahagian kita dia tak doa dulu, dia harap orang. Patutnya bila kita sakit, kita doa. Kita nak musafir, kita doa. Kita ada masalah, kita doa. Kita apa pun kita dulu. Tak. Cari ustaz doa, ustaz doa, ustaz doa. Bolehlah dia doa, tapi tuan-tuan tu doa dulu. Kan? Bini dia nak bersalin, siapa yang patut doa? Ibu yang nak bersalin tu dia doalah. Suami doalah. Assalamualaikum ustaz. Salam. Bini saya masuk dalam bilik bersalin dah. Ya terima kasih lah bini dia. Mujur ustaz tu tak jawab. Bini saya baru keluar lah. Lepas tu nak buat apa? Bukan ustaz tu nak tahu sambut apa. Dia tolong doa bagi mudah bersalin. Bolehlah, tak salah ustaz pun doa ya Allah pemudah urusan, tak apa. Tapi kita yang suami tu doa tak? Berapa ramai orang dalam hal ini dia terlepas pandang. Sedangkan doa yang sangat mustajab, yang lahir, yang keluar daripada mulut dan hati orang yang sedang diuji dan berada di dalam musibah itu, itulah doa yang terbaik. Dia tak doa, dia telefon kau ni doa, dia telefon kau ni doa, dia buat dalam Facebook, tolong berdoa, tolong berdoa. Awak tu doa tak lagi? Kadang-kadang kita tak yakin dengan diri kita. Macam mana Tuhan nak terima kalau kita sendiri tak yakin? Tu. Sebab itu saya nasihat, kalau anak-anak nak periksa, tak gaduh lah, tunggu nak berhimpun ramai-ramai. Tak payahlah. Ni nak periksa SPM ni. Nak buat apa ni nak periksa SPM ni? Tak payahlah duk pi jampi-jampi pensel, raba apa semua tu. Kan? Ibu bapa doa. Ibu bapa doa. Mangkit tengah malam, anak nak periksa, mangkit tengah malam, salat, doa. Dia minta. Esok anak-anak nak periksa, dia puasa. Bukanlah wajib, dia puasa. Anak masuk periksa, dia puasa. Pasal apa dia puasa? Nanti dia tawassul. Dia buatlah apa-apa amalan salih, dia tawassul. Dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, anak nak periksa. Dia doa. Iringi anak itu dengan doa. Nampak? Okey? Cuma jangan doa benda yang buruk. Jangan minta. Nabi tak bagi. Wala tad'u ala amwalikum, dan janganlah kamu doa benda yang buruk kepada harta benda kamu. Jangan juga. Kereta ni biar terbakar buang. Jangan. Kereta ni biar lingkup buang. Rumah ni jangan. Nabi kata la tad'u ala amwalikum, jangan doa buruk pada harta benda yang kamu miliki. Rumah kamu, kenderaan kamu, apa sahaja yang kamu miliki, kamu tak suka, kamu jangan minta benda tak elok. Minta benda tak elok, depa duk kata apa? Depa duk kata kereta ni mebai, kereta ni merajuk ni, bukan. Kadang-kadang kita yang doa tak elok. Kan? Nampak? Ada orang tanya, kereta ni ada sial tak? Ada sial tak pada kereta? Nabi kata asy-syu'um fi thalathah. Dalam riwayat Muslim, seingat saya. Orang tanya kereta ni ada sial? Ada. Asy-syu'um fi thalathah. Ada 3 benda ada sial. Asy-syu'um ni, kesialan itu pada 3 perkara. Ada 3 benda. Pertama, pada wanita, isteri. Isteri ni sial. Ada. Kesialan itu pada isteri, wanita. Yang kedua, pada rumah. Yang ketiga, pada kenderaan. Asy-syu'um fi thalathah. Tu Nabi sebut. Ada 3 benda sial. Apa maksud dia?
Apa dia maksud dia? Pertama, isteri yang sial ni, isteri yang pertama di kalangan para fuqaha, dia kata isteri yang tidak boleh memberikan zuriat. Sebahagian fuqaha kata sial pada isteri ni, isteri yang tak taat lah, yang melawan dan sebagainya. Isteri yang tak taat, tak baguslah, tak salihah. Yang kedua, rumah yang sial ni di kalangan ulama dia kata jiran yang tak, kita beli rumah boleh jiran yang tak bagus, sial juga. Rumah yang banjir ke, rumah yang struktur tak elok, sial dia maksud di situ. Rumah masuk ke dalam ke, payah ke apa, tu sial. Sial lokasi dia tu kadang-kadang boleh sial. Bukan lagu kita faham sial lagu orang duk faham ni, tak. Geografi tu, keadaan itu. Rumah mudah banjir, sial lah. Yang ketiga pada kenderaan yang rosak, kenderaan yang sempit, kecil, sial. Tapi macam mana nak buang sial lah? Kita kata bini ada sial, rumah ada sial, kereta ada sial, nak buang sial macam mana? Pertama, beli baru lah. Ulama sebut kita jual rumah tu, beli rumah baru, cari yang jiran elok sikit. Kereta pun kalau kita mampu pergi perbaik ke, tukar lain ke apa ke, jadi kereta yang tak sial. Bini mungkin kita bagi nasihat, tarbiyah dia, dakwah dia, cari hak kawan baik untuk dia, buang sial. Tapi tak ada dalam ajaran agama pi buang sial dengan pi mandi bunga tu. Yang tu Hindu buat. Beli kereta baru, telefon untuk lebay mana? Lebay Kepiah Longgang ni. Mai duk piduk jurus. Kononnya tak mau bagi aksiden. Yang ni tak ada dalam agama. Dan kita bila kita doa yang baik-baik. Pasal tu bila kita naik kereta, kita baca doa. Jangan kita minta yang tak elok. Nabi kata, la tuwafiqu minallahi sa'atan. Kerana jika kamu menyebut dan berdoa dalam perkara yang buruk pada diri kamu, pada anak-anak kamu dan pada harta benda kamu, dan ketika mana kamu meminta doa tersebut bertepatan dengan saat Allah menerima doa, maka Allah akan memberikan apa yang kamu minta tersebut. Ini bahaya dia. Pasal kita tak tahu bila nak mustajab ni. Kena kita pergi minta waktu yang mustajab, waktu yang Allah Ta'ala memperkenankan doa itu, naik doa tersebut kepada Allah, makbul. Kita juga yang menyesal di kemudian hari. Sebab itu tuan-tuan, latih diri kita, kalau marah lagu mana pun, doalah yang baik. Doalah yang baik. Faham tak? Mudah ya. Hadis ini mengajar kita untuk tidak melampau di dalam berdoa. Hadis ni ajak kita apa? Jangan melampau di dalam berdoa. Melampau di dalam berdoa ni ada beberapa maksud. Satu, apa dia? Satu, melampau di dalam berdoa iaitu dia berdoa dengan doa yang kita nak terjemah macam mana? Melerik Satu hari, satu orang sahabat, dia dengar anak dia doa. Dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, bagilah aku syurga, bagilah aku pintunya, bagilah aku tingkapnya, bagilah aku lantainya, bagilah aku dindingnya, bagilah aku bumbungnya, bagilah aku pokoknya, bagilah aku buahnya. Dia sebut satu-satu. Pak dia kata, hei, awak hang doa melampau Allahumma inni as'aluka al-jannah. Sebut, ya Allah, aku nak syurgamu.
semua yang dalam syurga tu hang boleh, hang tak payah duk rinci sampai satu-satu pun. Sahabat kata tu melampau. Tuan-tuan pun jangan duk melampau sangat. Ya Allah, ya Tuhanku, bagilah aku rezeki, nasi apa ni, lauk sikit, ulam sikit apa. Ni kan nak order. Sebut, ya Allah bagi rezeki. Allahumma inni as'aluka rizqan tayyiba. Rezeki yang baik, cukup. Tuhan tahu nak bagi apa. Artinya di dalam doa kita dilarang. Kadang-kadang kita dengar orang duk karang doa, Masya Allah, macam dia duk bersastra. Sebab itu doa ialah permintaan. Tuan-tuan pergi minta dekat orang macam mana? Kadang-kadang dia punya karang doa, ya Allah, ya Tuhanku, di keindahan pagi dan kesejukan cuacanya, kedamaian pemandangannya. Hang nak bersajak ke nak bersajak? Kadang-kadang bahasa. Puji Allah Ta'ala, sebut salawat kepada Nabi, terus masuk doa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puji Allah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Selawat kepada Nabi. Minta. Cukup. Lepas itu doa Nabi larang kita bersajak di dalam doa. Ada larangan bersajak di dalam doa. Maksudnya kita mubalaghah di dalam doa. Kita duk karang doa panjang berjela. Tak. Doa Nabi punya. Tengok doa Nabi. Doa Nabi apa? Ringkas dan padat. Nampak? Baik. Sambung. Yang kedua, maksud al-i'tida fi doa, maksud melampau di dalam doa ni, yang macam tadi inilah, iaitu dia pi doa keburukan pada diri dia, keburukan pada anak-anak dia, dan keburukan pada harta dia. Termasuk di dalam firman Allah, innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah Ta'ala benci orang yang melampau. Jadi kita katakan siapa yang doa buruk pada diri dia, doa buruk pada anak dia, minta tak elok pada harta benda dia, itu orang yang melampau. Dia jangan duk guna kuasa pula, jangan duk ugut dah. Hang jaga doa aku mustajab, dia ugut. Tak boleh. Kadang-kadang dia ugut pun benda yang tak betul. Suami isteri, tuan-tuan, kena cerdik, kena mengaji bagi pandai. Macam mana? Kalau ibu dia ugut, dia tahan, kalau tak dengar cakap aku haramkan susu yang aku bagi pada hang. Dari sudut agama, susu yang mak kita bagi tu mana boleh jatuh haram. Pasal apa? Pasal itu kewajipan dia bagi. So tak ada dalam istilah agama ni ibu haramkan susu. Tak ada dalam hukum fiqh ibu boleh pi haram susu tu. Tak boleh. Itu tanggungjawab dia. Dia tak bagi, dia jatuh berdosa pula kalau saja-saja dia tak bagi. Dan kita pun tak suruhlah anak tu derhaka, tapi ibu tak boleh ugut benda yang agama tak suruh, tak kata, jangan duk kata. Suami pun sama. Dia kata hang kena bagi aku menikah. Kau tidak, aku haramkan segala apa yang telah aku bagi pada hang selama ni. Yang bini pun takutlah, makan nasi haram, makan lauk haram apa semua, takutlah. Sign lah bagi. Bukanlah saya nak cerita bab sign, bab izin tu, tapi saya nak cerita cara suami ugut tu tak kena dengan hukum. Tuan-tuan pun tak payahlah abang cik minta halal lah makan minum selama ni. Siapa ustazah mana ajak ni? Siapa yang ajak suruh pergi minta halal kat lelaki ni? Bukan kita suruh lawan lelaki dak, kita bukan suruh jekah lelaki, tapi benda ni tak gaduh minta halal, pasal yang tu kewajipan dia. Kalau dia tak bagi, dia berdosa. Kalau dia tak halal, kalau dia kata aku tak halal, dia jadi macam mana ustaz? Dia jadi tak, dia bukan jadi tak halal, dia jadi halal. Pasal apa? Pasal itu benda wajib. Faham? Pasal itu ibu bapa kadang-kadang bila dia berinteraksi dengan anak-anak dia, berinteraksilah dengan cara yang elok. Jangan duk ugut mengugut ni tak bagus.
Baik, tersambung. Hadis ni juga tuan-tuan mengajar kita bila Nabi kata la tuwafiqu minallahi sa'ah, kerana dibimbangi apabila kamu melafazkan doa tersebut bertepatan dengan masa dan waktu yang mustajab, maka kamu akan mendapat permintaan tersebut. Hadis ini menunjukkan adanya waktu yang mustajab. Pasal itu orang beriman kena rebut peluang bila nak doa. Doa ni anytime, tapi waktu-waktu yang mustajab jangan tuan-tuan lepaskan. Antaranya bila yang paling dekat dengan kita. Sat lagi. Kita tak payah bagi contoh hak jauh-jauh, payah nak ingat. Kita bagi yang paling dekat, yang paling hampir dengan kita, salat. Masa kita nak sembahyang lagi. Dalam salat ada banyak waktu yang mustajab, tapi kita tak ambil peluang tu. Antara yang Nabi sebut terang-terang, sujud. Sebab itu tuan-tuan, antara benda yang sangat rugi dan sebahagian orang tekilan ialah orang yang salat di atas kerusi. Tuan-tuan yang boleh salat normal ni syukurlah. Kerana orang yang apabila dia salat di atas kerusi, satu nikmat yang besar yang Tuhan telah tarik daripada dia, nikmat apa? Sujud. Tak ada nikmat yang lebih besar yang menyentuh dan mengguris perasaan orang-orang yang salat ini apabila dia tak boleh sujud. Sujud tu nikmat tu. Kita boleh letakkan kepala kita tu. Sebab itu orang walaupun sah, walaupun benda tu boleh, tapi tuan-tuan tengok, cuba tanya orang yang salat atas kerusi, perasaan itu bila melihat, bila Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, dia tak boleh sujud. Tak sama. Selagi Tuhan duk bagi peluang kita sujud lah tuan-tuan. Dan masa kita sujud, termasuklah orang yang solat atas kerusi itu, boleh jugalah dia doa masa sujud lah. Dia kata, saya ustaz tak ada sujud lah. Mayang macam mana tak ada sujud? Dia tak boleh sujud atas lantai, tapi masa dia duduk atas kerusi, dia buat isyarat sujud tu, kira sujudlah. Kan? Doa. Dan ramai juga orang keliru, saya rasa di Perlis tak ada kot tajuk ni, isu ni. Dia faham sujud yang terakhir. Sedangkan di dalam hadis Nabi tak sebut sujud akhir. Kalau kita tengok dalam hadis, Nabi kata aqrabu ma yakun al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Nabi sebut, Nabi kata aqrabu ma yakun, sesungguhnya waktu yang paling hampir, akrab, dekat seorang hamba dengan Tuhannya, wa huwa sajidun, dalam keadaan dia sujud. Maka Nabi kata apa? Fa akthirud du'a. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi kata fa akthiru du'a. Masa itu tuan-tuan, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, habis tuan-tuan doa dalam bahasa Arab boleh, doa dalam bahasa Melayu pun boleh. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta supaya diberikan kesihatan. Doa di sujud, di dalam sujud. Cuma janganlah derah. Ya Allah, ya Tuhanku, anak Nabi SPM ni bagilah dapat boleh jawab. Kawan yang sebelah tu duduk dengar, dia boleh doa, cuma dia jangan angkat kuat jadi apa, orang lain boleh dengar. Tapi ramai orang tanya, bolehkah dia nak doa dalam bahasa Melayu ketika sujud?
Boleh. Walaupun benda ni khilaf di kalangan para fuqaha, tapi kita kata boleh, untuk nak memberikan ruang yang luas supaya orang boleh doa. Kadang-kadang kalau tuan-tuan nak doa dalam bahasa Melayu, jenuh. Ada doa dalam bahasa Arab, jenuh. Pak Isa dalam bahasa Arab apa dia? Imtihan. SPM apa dia? SPM. Nak doa tu ayat pula. Doa. Mudah-mudahan Allah rahmat. Azan. Kita azan tu sekali kita buat kesimpulan daripada hadis ni, wallahu taala a'lam. Kita perhabis sikit lagi. Jadi Nabi kata fa'akthiru ad-du'a, maka perbanyakkanlah kamu doa masa sujud. Hadis Muslim. Lagi bila lagi waktu yang mustajab doa? Kita nak kena ambil peluang pasal Nabi kata kalau kena dengan time dia mustajab. So penting orang Islam ni, orang beriman ni, dia kena ingat waktu-waktu yang mustajab. Tuan-tuan, saya nak tegur sikit untuk diri saya jugalah. Kenduri kahwin kita di Perlis ni, saya ingat tuan-tuan ramai malam ni boleh sebarkan benda ni lah. Kita bila pergi makan kenduri kahwin ni, kita disunahkan doa pada pengantin. Macam lah khutbah kata kan, tuan-tuan pergi kat pengantin tu, pergi jumpa pengantin tu. Jangan pergi jumpa pak pengantin pula. Depa tu tua bangga menikah lama. Yang kita nak pergi kata ni dekat pengantin baru tu, ni pergi jumpa kat pak. Boleh lah juga, tapi dia dah lama dah. Pergi jumpa kat pak pengantin, barakallahu lakuma wa jama'a bainakuma fil khair. Semoga Allah menghimpunkan hampa berdua dalam kebaikan. Kata kat pak. Kadang-kadang pasal apa ya, bukannya reti faham makna pun. Dengar ustaz kata kalau kita pergi rumah kenduri kita baca barakallah. Dia bukan tahu barakallah tu apa maksud sebenarnya. Dia pergi kat pak pengantin. Yang peliknya, pak pengantin tu duduk. Bini pun tak ada. Barakallahu lakuma ni. Hang bagi ketahuan lagi, hang nak impun aku dengan siapa? Aku pun tidur seorang lama dah. Pi kat pengantin tu. Pi baca barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Sebut. Itu antara salah satu daripada sunnah adab. Dan pengantin ni juga mengharapkan ni doa-doa orang yang main ni, orang saleh apa semua ni. Kita pergi kat, kita nak baca apa? Pergi kat pak pengantin, tuan rumah, tahniah, kita baca doa Allahumma at'im man at'amana. Ya Allah, bagilah makan pada orang yang bagi kami makan. Kenalah saya dia tuan rumah. Itu doa dia, bagi tempat dia. Cuma kadang-kadang pasal apa kita tak boleh baca doa? Satu, dia duk kalut tengkak gambar. Tak apalah, pak main tengkak gambar, tak apa, satu bak. Yang satu lagi, yang ni kita kena tegur lah. Semua yang dengar ni kita tegur umum. Tolong peselur sikit lagu-lagu DJ tu. Tuan rumah pun tolong habang, tak payah buh derah-derah. Kita nak makan pun mengkelan, nak baca doa pun tak ketahuan butiak. Apa jadi satu trend? Kita bukan pergi disco yang pergi, saya pergi kenduri 2-3 kenduri ni, tapi tak ketahuan apa. Hang main mana? Aku baru main tempat kenduri. Tu dia. Ini bukan AR Tompe bercakap dengan abang ipak dia yang pekak badak tu. Rumah-rumah orang sunnah pun kadang-kadang ngaji ya, derah siapa tu ya.
Kita pasal majlis orang tidak, saya pergi kata dah perlu lagi orang ruang nak baca doa, kita nak pergi duk barakallah, pumpang. Uish. Taulah bayar mahal, tak payah buka slow-slow, buka lagu-lagu. Orang nak bersembang, rapat silaturahim, orang nak baca doa. Dan tak ada doa majlis di dalam kenduri ni. Saya pergi satu kenduri, tapi nampak teruk lah kan, kita nampak. Kita bismillah duk makan lah. Makan. Depa baru nak doa. Pengantin sampai. Kita baca doa sikit lah. Yang tukang baca pun mungkin jenis kenduri bajet. Bila kenduri bajet ni, dia tulah DJ, dia tulah baca doa, dia tulah semua. Baca doa pun tak ketahuan baris, apa bunyi pun tak ketahuan, kan? Lepas tu bila kita tuan-tuan, tak ada doa majlis ramai-ramai kenduri kahwin ni. Siapa yang pergi kenduri majlis kahwin, pergi pengantin doa, pergi pengantin doa. Apa masalah dia? Masalah dia bila kita duk makan, dia doa. Tu dia angkat tangan dengan korma, dengan gulai nangka. Apa dia ni? Siapa yang ajak macam ni? Tapi kalau kita duk makan, dia cegil kita. Kita duk makan, dia duk amin. Lapar ustaz ni, sampai orang berdoa minta berhenti sat. Tak ada dalam hadis. Cuba baca hadis, tak ada. Orang duk makan pun semua kan. Nanti kau tu duk makan. Berhenti. Tak ada. Yang lagi seronok, wassallallahu ala nabiyyina walhamdulillahi rabbil alamin, amin ya rabbal alamin, taqabbalallahu minna wa minkum taqab. Amin ya rabbal alamin tu terus eliket. Ku mencintaimu. Main-main sungguh orang kita lah. Tak ada ilmu lah. Pasal tu saya tuan-tuan, dalam masyarakat memang kena sebutlah benda ni. Tadi hang duk berdoa amin ya rahman ya rahim ya jabbar, pengantin apa berkatilah, boh pula lagu-lagu habis doa, boh lagu dah. Dalam malaikat buat naik doa tu Ustaz. Ini berlaku dalam masyarakat. Dan sebahagiannya tak tahu kata benda ni salah, tak tahu kata benda ni tak ada dalam sunnah, tak tahu kata ini bukan daripada amalan yang disuruh dalam agama, tapi oleh kerana masyarakat ikut ya. Pada hari sepatutnya kita mohon keberkatan, dipenuhi majlis kita dengan maksiat. Sedih. Pasal itu ni nak musim-musim kenduri, cuti-cuti ni saya peringat awal lah. Nanti kata saya pergi, saya tak tegur, saya tegur lah. Kan? Kalau tak mau kena tegur, tak payah panggil. So bila lagi waktu yang mustajab? Waktu yang mustajab. Last saya ambil satu hadis. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Ni tuan-tuan kena ambil peluang ni. Sat lagi kita nak buat. Apa dia? Satu orang laki-laki mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata ayyud du'a asma'. Ayyud du'a asma'. Bilakah doa yang paling mustajab, yang paling didengari? Ayyud du'a asma'. Bilakah doa yang paling didengari, yang paling terbaik? Asma' ni yang paling didengari, artinya yang paling mustajab lah, didengari oleh Allah Azza wa Jal. Bila? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata jawfal lail al-akhir. Nabi kata di penghujung malam. Di penghujung malam. Jawf, di hujung malam. Jawfal lail akhir. Penghujung malam ni dekat dengan subuh lah. Waktu kita makan sahur. Waktu tu best. Bangkit doa.
Lagi satu, wadubur as-salawat al-maktubat. Dubur salat. Nabi kata jawfal lail akhir wadubur. Di penghujung salat, para ulama kata sebelum memberi salam. Sebelum bagi salam. Yang tu yang disebut oleh para ulama. Kan? Mudah-mudahan tuan-tuan, hadis ni juga boleh memberikan pengajaran kepada kita dan faedah daripada kupasan dan huraian serta contoh-contoh. Mudah-mudahan ada manfaat. Tuan-tuan ambil dan rebutlah peluang. Mudah-mudahan Allah memakbulkan doa saya dan tuan-tuan. Aqulu ma sami'tum astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.